ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan seluruh kepimpinan Masjid Siti Alam, para tuan-tuan guru, para seluruh asatizah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang menjadi asbab saya dan tuan-tuan berada di rumah Allah, di tempat yang paling disukai oleh Allah SWT. Pertama sekali kita tawajuhkan diri kita, kita merasakan kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah beri ini, kerana nikmat ini Allah tak beri kepada seluruh. Beri kepada kita ini satu nikmat, bila nikmat yang Allah beri ini hanya kepada orang-orang yang dipilih saja. Nikmat harta benda kepada orang kafir yang menentang dia pun Allah beri, nikmat kesihatan Allah beri. Tapi nikmat iman yang paling mahal ini diberi kepada kita, sama ada kita sakit, kita miskin, kita kaya, Allah pilih kita, kita syukur. Kenapa? Dengan syukur ni menyebabkan kekalnya iman pada diri kita, menjadi asbab. Jadi kita minta selalu berlindung kepada Allah Ta'ala daripada dicabutnya iman dan Islam daripada kita. Kita kena selalu muhasabahlah diri kita. Sebab tu kita selalu minta berlindung. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kan? Kita minta lindung kepada Allah daripada segala keburukan dalam diri kita dan keburukan amalina, amal-amal kita. Kita minta Allah jauhkan kita, keluarkan daripada diri kita. Dengan cara bagaimana? Kita untuk nak mengetahui apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang disukai oleh Allah, kenalah duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni kita dengan niat supaya kita dapat mengetahui apa perintah-perintah Allah yang Allah suka dan apa yang dibenci oleh Allah, supaya kita boleh menghindarkan daripada kebencian Allah. Kita kena minta usaha, dan bila kita dengar niat sungguh-sungguh untuk kita nak beramal, bukan semata-mata nak kumpul. Lebih-lebih lagi saya yang bercakap lagi berbahaya. Kadang-kadang bila bercakap ni datang dia punya riak, dia tak rasa lebih. Itu semua ni minta-minta Allah. Kita sama-sama lah doa, moga-moga majlis ini beri manfaat kepada saya, minta kepada tuan-tuan. Seperti mana yang tajuk telah yang diberi kepada saya, iaitu mengenali riwayat hadis palsu. Sebenarnya kita sebelum kita bicarakan mengenali hadis palsu, kita kena tahu apa kedudukan hadis di dalam agama kita. Seperti mana bila sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma isamatum bih lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Nabi kata, aku tinggalkan engkau sesuatu, kalau kau pegang sungguh-sungguh, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan sunnah. Bagaimana kita tahu sunnah itu? Al-Quran, kita tahu kitabullah, Quran. Sunnah itu inilah hadis-hadis Nabi, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir Nabi, sama ada Nabi mengiyakan atau Nabi diam. Itu semuanya adalah hadis Nabi. Dan bukan semata apa Nabi cakap je. Kalau kita sahabat menceritakan tentang Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana kening Nabi, itu pun hadis. Bagaimana bahu Nabi, seperti dalam kitab apa ni, hadis Syama'il Tirmizi itu kan, itu hadis. Jadi kenapakah adanya hadis palsu? Sebab kadang ada orang kata juga, kalau hadis palsu tak payah sebutlah, kan dia palsu kan, tak usah panggil hadis, supaya senang, tak keliru. Sebenarnya siapa yang mengeluarkan perkataan itu lagi keliru. Saya tanya, habis gigi palsu kenapa panggil gigi? Kan gigi palsu supaya boleh bezakan yang palsu dengan yang betul. Sebab mereka klaim itu hadis, maka kita nyatakan bahawa itu palsu. Bagaimana ciri-ciri nak kenal hadis palsu? Sebenarnya kalau kita nak bicara tentang hadis palsu, hadis-hadis ni satu perbincangan yang bukan 45 minit, panjang. Bagaimana nak kenali sebenarnya? Tapi cuma kita ni kali pertama saya di sini, kita cubalah secara ringkas kita nak supaya kenal bagaimana hadis-hadis palsu tu. Pertama kita kenal hadis ni. Al-Quran kita tahu adalah wahyu.
Hadis macam mana? Hadis wahyu ke tidak? Kadang-kadang kita syok agak, Quran wahyu, hadis kadang-kadang wahyu ke tidak ni? Kan? Hadis pun wahyu. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita diberi oleh Allah Ta'ala Islam, dan kita dapat beriman dengan ada ini, wahyu ni. Dua wahyu, apa beza dua ni? Satu dipanggil wahyu matlu, satu lagi hadis ni dipanggil wahyu ghairil matlu. Apa beza dia? Wahyu matlu ni, Al-Quran tu dibacakan dalam solat, atau wahyu yang dibacakan dalam solat, Al-Fatihah, surah-surah itu dibacakan dalam solat. Hadis wahyu juga, tetapi tak dibacakan dalam solat. Kalau kita sembahyang berjemaah, Pak Imam lepas baca Al-Fatihah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah Pak Imam. Dia kata wahyu kan, memanglah wahyu, tapi wahyu ghairil matlu. Dia kena faham. Tapi musuh-musuh Islam, seperti tajuk khutbah pada hari ini kan, bagaimana penghinaan terhadap Islam. Sebenarnya penghinaan sebenar terhadap Islam, kalau hina sebut Islam ni gini, Nabi itu gini, kita mudah naik marah. Tetapi hadis palsu lagi jauh bahaya daripada itu. Sebab hadis palsu dia masuk dalam umat Islam dan tak sedar. Kalau hadis itu berkenaan akidah, dia akan sesat. Kalau hadis itu berkenaan amalan-amalan Nabi palsu, dia akan membuat satu perkara yang bid'ah, yang tertolak. Mana bahaya? Orang kafir kutuklah. Sebenarnya orang kafir kutuk bukan daripada baru sekarang, berabad-abad dah. Tapi orang Islam tambah kuat. Tapi peringatan dalam mimbar Jumaat itu peringatan supaya kita rasa peka bagaimana tindakan. Sebenarnya untuk nak menangani penghinaan terhadap Islam ialah kita kenali Islam, sebab Islam tu indah. Bila kita beramal dengan Islam akan datang kebaikan, maka orang-orang yang menentang Islam akan kalah. Kalau dia menentang juga, dia akan kalah. Sebab Islam, kalau bila orang Islam berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis Nabi, betul-betul orang kafir tak boleh buat apa. Sejarah menceritakan, dan sejarah Islam ni cukup panjang. Daripada zaman Nabi Adam diceritakan dalam Quran, sehingga semua Nabi-Nabi, zaman Nabi Nuh, zaman seluruh Nabi-Nabi diceritakan dalam Quran. Sebab tu kalau dulu dia panggil riwayat Israiliyat. Dan bila zaman kita ni, dia banyak hadis-hadis palsu disandarkan kepada Nabi. Jadi kita kena kenal lah, sebab berbahayanya hadis palsu ni. Sebab tu kita kena kenal juga ciri-ciri. Dan saya tidak bercadang untuk nak bicarakan cara dalam, tapi kita nak ceritakan contoh-contoh lah sedikit. Bagaimana kita nak kenal hadis-hadis palsu ni? Ialah pertama, riwayat dia. Riwayat dia diriwayatkan oleh siapa? Dia ada dua kaedah. Satu, dia ada dua dalam Islam ni tuan-tuan. Kaedah untuk mengenali hadis ni, yang ada sistem riwayat ni, hanya ada kepada umat Islam sahaja. Sistem riwayat dan dirayah. Sebab apa kaedah dia? Seperti mana yang dinyatakan oleh ulama-ulama kita, seperti Hafiz Abu Ali Al-Jayani berkata, maksud dia Allah SWT telah mengistimewakan umat Muhammad ini dengan 3 perkara yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelumnya. Sebelum ini, umat Nabi Muhammad ni tak dikurniakan sebelum umat Nabi Muhammad ni, iaitu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang sebelum-sebelum ni. Iaitu apa? Isnad, ansab dan i'rab. Apa tu isnad? Sanad. Sanad terpelihara daripada siapa kepada siapa, kepada siapa kepada siapa, daripada orang yang dipercayai kepada orang dipercayai, sehingga sampai kepada Nabi. Sistem tu. Kemudian kalau tengok di sanad tu terputus, dah tentu dah kita tak boleh pakai dah. Terputus kat mana siapa, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak dipercayai, kita tak boleh pakai dah. Yang kedua, kalau nak syarah panjang lah ni, masa ringkas saya cerita secara ringkas. Kemudian satu lagi ialah ansab. Siapa yang meriwayatkan tu? Nasab dia. Dia kena kenali siapa. Bukan saja ada orang bagi tahu siapa dia. Dia kenali atau tidak? Dia percaya ke tidak? Dia meriwayatkan ni, dia dengar betul daripada Nabi ke? Ataupun dia kata dia dapat daripada sahabat. Dia ni berjumpa dengan sahabat ke? Dan dia ni di zaman dia dikenali sebagai orang yang alim ke tidak? Kuat tak ingatan? Dia ni ahli orang fasik ke tidak? Atau dia ada akidah yang rosak? Dicek situ. Kemudian satu lagi, i'rab. I'rab ni bahasa Arab tuan-tuan.
dia boleh ketahui. Kalau dia tak tahu bahasa Arab, kan, dia meratkan tak boleh pakai, dia tak faham pun bahasa Arab, tuan-tuan. Terutama kalau sabdaan Nabi, kita dengar dia punya dirayah dia, maksudnya apa yang dikatakan datang daripada Nabi. Ulama-ulama kita, sebab tu sistem ni, kaedah ni Allah beri, dia boleh kesan, dengar dia tahu dah ini palsu. Tu hebat. Kita yang tak belajar tak tahu kan, dengar hadis. Sebab tu lah di dalam kadang-kadang dan medsos banyak lah, bukan kadang-kadang lah, hari-hari saya jumpa. Kalau buka medsos ni hari-hari tu jumpa riwayat-riwayat palsu, riwayat palsu banyak. Yang contoh mudah lah, kalau contoh mudah saya ambil yang pendek lah, saya nak cerita tuan-tuan sebagai contoh. Kalau nak bicara tentang sanad ini panjang, begitu juga dengan nasab, ansab ni, tentang nasab setiap perawi itu panjang lah, sebab dia ada beribu-ribu. Kalau belajar ilmu apa ni, ilmu rijal, siapa nama perawi, orang yang belajar hadis ni dengan nama, dia tahu dah. Sebut nama Abu Mikhnaf, ni pendusta. Sebut Al-Waqidi, Imam Syafi'i kata Al-Waqidi kitab dia adalah himpunan cerita dusta. Tapi malangnya dalam silibus kita kan ada riwayat Al-Waqidi, Abu Mikhnaf. Itu sebab ketidakmahiran kita bab perkara beginilah. Juga i'rab, contoh mudah. Ada satu hadis, ini mudah kalau kita nak bincang yang pendek, yang Nabi kata, dikatakan riwayat dia memang tak boleh, tak guna lah riwayat dia. Dia kata apa? Nabi kata, ana badinatul ilmi wa aliyu babuha, aku kota ilmu dan Ali pintu dia. Waktu saya sekolah dulu tahun 70-an, ustaz-ustaz duk cakap tu, duk cakap ustaz, duk cakap dalam kelas nak menunjukkan kehebatan Ali. Macam mana ulama boleh tahu riwayat tu tak betul? Sebab i'rab tu. Perkataan Nabi ni dia jami'ul kalam. Perkataan dia, bila Nabi cakap, perkataan dia tinggi, dalam dan luas pengertian dia. Hadis Nabi pendek orang boleh buat, orang boleh karang kitab boleh dipikul oleh banyak berapa ekor unta, boleh karang. Pendek tinggi dia punya pengertian. Tapi ulama kata, kalau Nabi kata ana badinatul ilmi, aku kota ilmu, takkan Nabi kota je, kota luas mana? Nabi kata aku kota ilmu, tak standard perkataan Nabi. Kota luas mana? Kota KL, kota New York, luas mana? Kota mana? Tak ada tinggi perkataan tu, tidak jadi jami'ul kalam, bukan perkataan tinggi luas dalam, tak. Sedangkan Ibnu Abbas, sepupu Nabi, digelar sebagai bahrul ilmi, lautan ilmu. Mana banyak ilmu Ibnu Abbas kan Nabi. Di situ orang alim dia tahu dah, dengar tahu dah. Kita orang awam ni, ini hadis ni ustaz ni bagi tahu, dalam YouTube ada. Kita pun takkanlah dia tak tahu. Takkan tak, dalam agama dia bukan takkan, dia kena berfakta, rujukan daripada siapa, mana-mana sumber dia, keluar daripada siapa, mulut siapa. Kalau kitab kita sekarang, kitab mana rujukan dia, apa kata ulama-ulama tentang hadis ini, dia kena begitu. Lepas tu dia kata wa aliyu babah, dan Ali pintu dia. Lagi tak logik. Kalau Ali pintu pada ilmu tu, habis kenapa Nabi cakap kat Aisyah, Nabi cakap dekat Anas bin Malik, Nabi cakap kat Abu Hurairah, Nabi cakap dekat sahabat-sahabat lain? Banyak riwayat kan. Kalau pintu, bagaimana agama kalau pintu ku Ali je? Bila nak sampai agama? Yang sahabat sampai ke suruh kita ni pun dah berapa banyak dah. Kalau Ali je, macam mana? Nampak unsur-unsur daripada siapa agak-agak. Jadi nampak situ tak kena. Sebab kalau Nabi kata dia lautan ilmu, apa Sabah lautan ilmu, laut Atlantik, laut Pasifik, laut Cina Selatan, luas mana kan? Luas. Sampai sekarang kita kaji laut tu tak jumpa semua, tak ada orang boleh pergi lautan semua tu, keluasan laut tu, tak tahu apa isi dia. Makna ilmu Nabi luas. Sampai sekarang orang syarah hadis tak habis-habis. Berapa lama dah? Berapa abad? 1400 lebih abad ni, daripada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, kitab-kitab, syarah-syarah kitab. Berapa banyak kitab-kitab hadis? Tak habis-habis. Waktu syarah pula hadis tu lagi, daripada sampai Bukhari, ada syarah Bukhari pula.
kan, syarah Muslim. Sehingga Imam Nawawi pula buat syarah Muslim, Imam Bukhari, Ibn Hajar sekalian buat syarah Bukhari, lepas tu syarah pada syarah Imam Nawawi pula lagi. Oh, banyak. Habis tak? Tak habis. Baru sabar. Di sini dikenali mudah. Sebenarnya saya tidak banyak nak panjang segi situlah, tapi saya nak buka sikit pemikiran kita pada malam ini supaya kita rasa pentingnya kita belajar, kita mengenali riwayat palsu supaya kita boleh menghindari daripada kedustaan atas nama Nabi. Kadang atas nama sekali dengan sahabat. Okey, tak tahu sini kali pertama kat sini saya nak cerita sedikit. Tak tahu orang sini masih tahu ke tidak. Yang rakam ni saya dah pernah rakam dah kot. Saya kisah yang paling terkenal, saya masih dengar lagi penceramah tempat saya duk cerita juga lagi. Kisah Rasulullah suap Yahudi buta makan tu. Kan? Terkenal. Yang disebar pula, yang disampai pula selebriti. Saya sebelum PKP dulu, saya berceramah dengan Datuk Zahazan dekat Pahang. Salah seorang ceramah tu depan saya, dia ahli panel. Dia cerita lagi, saya kata ya Allah, cerita ni kami dah, sahabat saya dan sahabat-sahabat sampai dah bertahun lama dah. Cerita ni palsu. Sepalsu-palsunya, bukan palsu sikit, palsu sepalsu-palsunya. Cerita Rasulullah suap Yahudi buta tu palsu. Dan sebenarnya kita menyebarkan tu pun haram. Kat mana pula salah? Lepas tu, tapi alhamdulillah lah penceramah tu orang yang bagus. Bila saya, lepas tu saya tegur dia, dia terima lah. Tapi ada tuan-tuan penceramah tak terima. Tak apa salahnya kalau cerita tu baik. Bila saya jelaskan cerita tu sebenarnya pendustaan Nabi dan merendahkan Nabi. Apa pula rendah Nabi? Cerita tu kemuliaan Nabi. Bagaimana Nabi sabar, Nabi suap Yahudi tu. Yahudi tu duk maki dia pun dia suap juga, hari-hari suap sehinggalah Nabi wafat. Kemudian kan tahu, kemudian bila Rasulullah wafat, kononnya Abu Bakar tanya pula Aisyah, rasa ayah dah amalkan semua sunnah Nabi, apa agak-agak yang sunnah Nabi yang ayah belum buat? Maka Aisyah kata, wahai ayahanda, kan, sebenarnya satu lagi yang belum buat. Nabi selalu beri makan kepada Yahudi buta dekat ujung pasar. Maka Abu Bakar pun cari. Kan cerita tu terkenal. Saya tak cerita pun tuan-tuan tahu, cerita tu sangat terkenal. So ada dekat YouTube, ada mata dia buat kartun dari Indonesia, buat kartun. Saya tengok kan, dan berapa ramai orang like, suka cerita tu. Dan bila Abu Bakar pergi suap-suap, dia pun tahu, kita nampaklah kehebatan Nabi. Dia tahu ini bukan orang selalu suap aku ni, orang suap aku sangat lembut. Lepas tu dia kunyah dulu baru bagi kat aku. Kau tak kunyah, tahu dah kau tua tak ada gigi. Kita berasa Nabi hebat kan. Betul lah. Kat mana agak-agak cacat ni? Kita tak nampak cacat ni kebaikan. Nanti kita bincang sedikit, nak tahu kecacatan dia. Sehinggalah bila Abu Bakar bagi tahu, orang yang suap pada engkau ni, betul aku bukan orang yang selalu suap pada engkau. Yang suap pada engkau ni, dalam Abu Bakar suap tu pun dia duk kutuk Nabi Muhammad lagi. Maka Abu Bakar menangis. Kenapa engkau menangis? Sebenarnya yang tuan kutuk tu lah Muhammad, yang suap kat tuan tu. Maka disebabkan itu Yahudi buta ni pun meluk Islam. Kita pun dengar cerita tu amat sedih. Kena pula penceramah pandai pula, dia punya goreng dia tu kan, kita dengar pun meleleh mata. Kat mana cacat dia tuan-tuan? Sangat besar cacat dia. Pertama, tak tahu sempat habis ke tak cerita ni. Pertama tuan-tuan, Rasulullah, pertama riwayat, siapa yang riwayatkan tu? Apakah Aisyah lagi tahu daripada Abu Bakar yang selalu jalan dengan Abu Bakar kat pasar pula tu? Yahudi. Ni kita tengok ni, dirayah dia panggil. Dia ada dua, satu riwayat, satu dirayah. Dirayah tu matan tu, di mana cacat matan tu? Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan hadis-hadis lain. Banyaklah bertentangan. Apa bertentangan dia? Pertama, Nabi ni diutus untuk sampaikan kalimah la ilaha illallah. Kan? Kenapa dia tak ajar tu dulu? Yahudi ni dekat mana? Kat Mekah ke Madinah? Kita sudah fikir. Mesti Madinah, kat Mekah tak ada Yahudi. Madinah. Di Madinah Nabi siapa? Presiden. Bukan cokiah-cokiah, presiden. Yang dikenali oleh semua orang.
Semua Yahudi kenal. Yahudi buta dekat pasar, boleh dia maki Nabi kat pasar? Tak bakal penampar sahabat? Kita tak terfikir. Kemudian tuan-tuan, Nabi ni tak sampai kalimah. Kalaunya Yahudi tu mati dulu, takkah Nabi ditanya oleh Allah SWT? Maksud Nabi dihantar untuk sampai kalimah ini. Kita tak terfikir sebab nak syok tengok cerita tu, kita terlupa. Lepas tu Nabi pula tidak bijak. Saat ini Nabi tidak sampaikan, tidak tabligh. Sifat Nabi apa? Tabligh kan sifat Nabi. Kemudian Nabi ni tidak fatonah. Apa fatonah? Bijaksana. Kenapa tak fatonah? Dia sebagai presiden, dia tak dakwah, tak ajak suruh mengucap. Di Mekah, sebab dia ajak pada kalimah inilah dia ditentang. Kalau setakat nak semayang, orang Mekah tak marah. Dia tentang sebab ajak untuk pada kalimah ini. Ajak pada kalimah ini. Sehingga orang-orang Islam tak boleh nak amal ke agama, terpaksa hijrah ke Habsyah. Anak Nabi, menantu Nabi, kan? Sayyidina Osman hijrah dengan Ruqayyah. Siapa lagi? Ja'far bin Abi Talib, sahabat apa hijrah. Kemudian sampai ke Taif. Ke Taif pun suruh ucap kalimah ni, kena baling dengan batu. Tiba-tiba dapat hijrah ke Mekah, ke Madinah, tak ajar kat mengucap. Bijak ke tak bijak? Dia presiden. Kalau nak urai ni memang panjang. Okey, satu lagi. Dah satu tidak fatonah. Kemudian tuan-tuan, Yahudi mana yang ada kat Madinah bila sampai Rasulullah dah wafat ni? Bukankah sebelum Rasulullah wafat tu Rasulullah dah bagi tahu supaya Ali istiharkan diharamkan orang bukan Islam dekat Haramain ni, dua tanah haram, Mekah Madinah. Yahudi ni mana? Yang mana boleh ada dekat Madinah lagi? Lepas tu Yahudi mana yang ada dekat Madinah Rasulullah wafat ni? Yahudi tahu bila last kali Yahudi ada dekat Madinah? Yahudi kafir. Selepas perang Badar, Bani Qainuqa dihalau. Selepas perang Uhud, Bani Nadir ni kan dia cuba nak bunuh Nabi, dia tolak batu besar tu, kan? Dia pun dihalau. Dia kepung, dihalau daripada Madinah. Yang last kali Bani Quraizah. Selepas perang Khandaq, semua laki-laki dibunuh pada tahun 5 Hijrah. 5 Hijrah tuan-tuan. Dibunuh lelaki. Semua lelaki yang balik dibunuh sebab pengkhianatan dia terhadap perjanjian tu, sebab dia sokong sebelah tentera-tentera Ahzab yang menyerang Madinah. Tahun 5 Hijrah. Tahun 10 Hijrah Nabi wafat tu, Yahudi mana boleh maki Nabi dekat Madinah ni tuan-tuan? Hebat Yahudi ni, boleh maki Nabi. Dan siapa nama Yahudi tu? Daripada kabilah mana? Tahun 7 Hijrah di Khaybar sendiri dikalahkan oleh Islam. Tahun 7 Hijrah dikalahkan, di Khaybar dah dikalahkan. 10 Hijrah Yahudi mana ni? Sebab tu kita kata kalau kita tak belajar ilmu riwayah dan ilmu dirayah ni, kita angguk je. Kena pula penceramah tu pandai, dia punya cara goreng tu pandai kan. Buh kicap sikit, buh tu sikit, kita pun meleleh air mata, cili sedap sikit kan, sedap. Tapi tak sedar kita sedang menghina Nabi, sedang menghina sahabat Nabi. Sebab tak ada sifat Nabi, amanah tak ada, sidik, tabligh. Sedangkan Allah beritahu dalam Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik ila akhir ayat. Wahai Rasul, sampaikan apa dari Tuhan kamu. Kalau kamu tak sampaikan, kamu khianat. Kita dah tuduh Nabi khianat. Nampak tak? Dan perkara ni kalau tuan-tuan selidik lagi, memang banyak lagi kecacatan dalam cerita ni saja. Dan ada dekat cerita bagaimana perempuan Yahudi baling sampah dekat Nabi, jiran dengan Yahudi. Tapi kita sebab langsung tak tahu tentang sejarah sirah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, kita boleh terima je. Kan kita dengar perempuan Yahudi setiap kali Nabi lalu, dia letak duri-duri, dia sapu sampah kena muka Nabi. Kemudian satu hari Nabi tengok tak ada orang baling sampah dekat dia,
Maka Nabi tanya, di mana perempuan tu? Orang cakap perempuan tu sakit. Nabi pun naik atas dia, ziarah dia, kan. Lala perempuan tu masuk Islam. Tuan-tuan, senang ni, simple, mudah. Bila Nabi berjiran dengan Yahudi, menunjukkan tak tahu. Tukang cerita ni tak tahu, tak pernah tahu. Kalau tahu dia takkan cerita. Bila Yahudi pernah berjiran dengan Nabi? Jiran-jiran Nabi siapa? Keluarga dia. Dekat Masjid Nabawi. Rumah Nabi kat mana, tuan-tuan? Tu, kubur Nabi tu. Kubur Nabi tu dekat mana tu? Kat tepi Rautah aja. Yahudi mana duduk kat situ? Yahudi kan Bani Qanuqa, Bani Nadir, tak tahu zaman bila berlaku peristiwa tu. Bani Quraizah, dia ada dalam kubur dia berlapis-lapis. Yahudi perangai dia sampai sekarang pun. Israel dia buat lapis-lapis. Tapi sekarang dia sistem pelupuk pandu lah lapis dia. Bukan dinding-dinding gitu. Dulu dia lapis cara dia. Tak pernah. Dan berjiran dengan Nabi tu anak dia, menantu dia. Tuan-tuan tahu Ali macam mana? Tak makan penampar Ali. Dah berani pula perempuan Yahudi tu nak balik sapah kat presiden. Kalau Rasulullah ni boleh hancurkan Bani Qanuqa, boleh hancurkan Bani Nadir, boleh hancurkan Bani Quraizah, perempuan Yahudi ni hebat dia. Waktu sahabat tengok je. Tuan-tuan, sahabat Nabi bukan macam kita, tuan-tuan. Walau duri yang paling halus kena kat Nabi, dia takkan sanggup hadapi. Dia pun sayang kat Nabi, bukan macam kita. Dusta atas nama Nabi cari pasal. Kita tak apa. Kita asal ustaz kita ke dusta atas nama Nabi pun tak apa. Janji kita kata dia ni hebat, dia karamah besar. Tapi kita akan tinggalkan disiplin ilmu. Disiplin ilmu kita tengok, tuan-tuan. Sebab itulah dalam Islam sistem ini sangat penting. Dan kita nak mengenali riwayat-riwayat tentang Nabi atau sejarah kisah hidup Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, kita kena ikut kaedah ni. Yang kaedah apa tadi? Isnad, ansab dengan i'rab. 3 ni dia akan fail. Kalau yang biasa, kalau yang palsu ni kadang-kadang kat sanad, isnad tu dah fail lah. Kalau dekat pergi nasab, biasanya kalau yang terputus ni, atau kalau ada bersambung muttasil, perawi tu memang bermasalah. Tengok i'rab pula. I'rab dalam matan dia tu, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih, fail. Tapi siapakah yang mengetahui ni? Ulama kita. Dan ulama kita, tuan-tuan, daripada zaman sahabat tu, tabi'in, salafus soleh tu, dia akan tetap sehingga dia punya penelitian dia tu, tuan-tuan, seperti Sayyidina Umar. Sebab tu kita kena tahu riwayat ni mesti sampai kepada Nabi daripada sahabat. Siapakah pemberita-pemberita yang menyampaikan daripada Nabi ni? Mestilah sahabat, murid-murid terbaik. Murid terbaik. Yang Nabi kata apa? Khairun nas qurni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Iaitu sahabat yang bersama dengan Nabi tu. Kenapa? Sahabat ni sifat dia udul, dia adil, dia tak menipu. Tetapi dia tidak maksum. Beza Rasulullah dia maksum, terpelihara, sifat ismah dia. Sahabat dia udul, adil, tapi dia tidak maksum, dia tidak berdusta. Sebab tu Sayyidina Umar kadang bila ada sahabat datang ke rumah dia bagi salam, dia tengah sibuk, dia tak bagi masuk. Dia tidak beri kebenaran untuk masuk. Jadi sahabat ni sahabat muda lah, tak salah saya, Sa'id Al-Khudri, masa tu dia muda. Dia bagi salam 2 kali, 3 kali, maka dia beredar. Maka bila Sayyidina Umar tengok dia tak ada, dia suruhlah pembantu dia pergi cari, mana dia tadi. Bagi panggil, dia kata, engkau kenapa yang tak boleh tunggu? Engkau kenapa tak boleh tunggu? Aku kan sibuk. Dia tetap, sebab aku dengar Nabi bagi tahu, hendaklah kamu bagi salam 3 kali. Kalau tidak ada kebenaran untuk memasuki rumah tu, kau beredar. Apakah Sayyidina Umar tak percaya pada sahabat ni? Tak. Dia tahu kau pergi cari seorang lagi jadi saksi, takut silap. Kita kena faham. Dan banyak lagi peristiwa lain. Sahabat salah faham, dibetulkan oleh sahabat lain, dia tidak dusta. Tapi bila sampai kat tabi'i, apabila zaman sahabat persisihan faham di antara sahabat berlaku, yang Muawiyah dengan Ali tu berlaku, kan, berlaku peristiwa-peristiwa begini,
maka timbulnya puak-puak khawarij tu, maka hadis-hadis mula ditapis. Kena tahu siapakah yang menyampaikan tu, kena tahu. Di situ bermula ditapis, daripada siapakah dapat, daripada siapa dapat. Maka isnad inilah bermula, sehinggalah 3 kurun terbaik itu. Lepas tu terkumpulnya riwayat-riwayat, dikumpul, disalin sehingga zaman zaman Hasan Basri, kemudian zaman Imam Zuhri, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka terkumpul, kemudian ke bawah sehinggalah zaman Bukhari, kan. Zaman Imam Syafi'i, Imam Malik dia belajar Imam Zuhri, kan. Jadi Imam Syafi'i belajar Imam Malik, banyaklah, bukan Imam Malik sajalah. Imam Syafi'i belajar juga dengan anak murid Imam Abu Hanifah, dia tak sempat Imam Abu Hanifah, dengan Abu Yusuf, kan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga murid kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari juga anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Daud juga anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitulah Tirmizi anak murid kepada Bukhari, kan. Imam Muslim juga anak murid kepada Imam Bukhari. Maka mereka ni mengumpul, cara buat kitab sunan dia, kitab bab fiqh, semua pengumpulan hadis-hadis. Maka terkumpul hadis-hadis ini menjadi satu ensiklopedia kitab hadis. Maka jumpa terkumpul semua, maka mereka sediakan dengan kaedah tadi, kata isnad, ansab dengan i'rab. Dia mengenali, dia akan catat siapa perawi ni, perawi ni siapa, perawi yang bagaimana status dia siqah ke tidak, dia alim ke tidak. Berbagai-bagailah istilah yang diberi. Kalau pujian secara mana, kalau kritik dia panggil, dia ada jah wa ta'dil, dia ada puji dan dia ada kritik dan puji. Tetapi dalam hadis, tuan-tuan, berbeza. Kalau kita belajar tasawuf, ada kena sangka baik. Dalam hadis tak boleh. Dalam hadis kritikan lebih utama daripada pujian. Kalau banyak orang kritik, kena utamakan kritik, sebab nak jaga, lebih utama. Sebab tu kadang-kadang kalau dapat cerita-cerita daripada orang tasawuf, kita kena sangka baik, tuan-tuan. Sangka baik macam ni, tuan-tuan, yang orang datang awal kat surau masjid, kita sangka baik. Hadis tidak. Sebab zaman Imam Malik cerita, di Masjid Nabawi tu ramai orang-orang yang baik, warak, tapi mereka tak ambil hadis daripada mereka. Dekat tiang-tiang Masjid Nabawi tu ramai orang alim-alim, orang baik. Kalau diberi amanah, dia amanah, tapi mereka tak ambil ilmu pada dia. Bila datang Imam Zuhri ke Madinah, berebut-rebut ambil, sebab dia ahli. Di sini nyatakan hadis ni kita ambil daripada orang yang ahli, bukan main ambil asal hadis. Kaedah ni mesti kena ambil pada orang ahli. Maka yang ahli memahami siapakah yang ahli. Sebab orang ahli dia dengar, dia tahu dah, ni tak, ni perawi ni siapa, dia dah kepala dia, tuan-tuan. Ratus ribu hadis dan kepala, bukan ratus ribu hangat. Kita hadis pun nak hafal matan pun tak dapat hafal. Diorang ni hafal dengan perawi-perawi, berapa peringkat, dia boleh tahu tabaqat ke berapa perawi-perawi ni. Dia boleh cerita apa pandangan orang ni, kata. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau orang ni diterima oleh Imam Malik atas beliau, dia kata diterima. Sampai tahap siapa yang kritik orang ni. Sebab tu kadang-kadang kita akan jumpa perawi-perawi yang orang ni kritik, orang ni puji. Contoh Ibnu Ishaq, memang gaduh dengan Imam Malik, sebab dia sezaman Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i puji Ibnu Ishaq. Tapi Al-Waqidi dia hidup sezaman dengan Syafi'i. Syafi'i kritik. Syafi'i kata Al-Waqidi kitab dia adalah himpunan cerita dusta. Jadi sebab tu kita nak kenali cerita tu, siapa yang hidup sezaman dengan ulama yang muktabar ni. Jadi kita biasa ni, sebab tu lah kita kalau nak mengetahui hadis tu palsu tidak, kita tengok apa kata pengkritik ahli jah wa ta'dil, ahli dalam bidang hadis ni, orang yang pandai mengkritik dan memuji. Apa kata dia? Bukan seorang. Sebab kan yang pengkritik pun dia manusia juga, dia ada terlepas pandang. Sebab itulah di dalam nak menilai, tuan-tuan, kita sekarang bila kita tidak tahu kaedah ni, riwayat-riwayat palsu tersebar luas. Sehingga kita tengok dalam YouTube, kalau saya nak sentuh sikit lah satu, sebab kita kadang-kadang yang semasa pun kita kena tahu juga. Contoh
bila ada satu penceramah tu kata Saidina Ali dengan Saidina Osman dan Saidina Ali datang ke Kedah, kan? Datang dah Kedah. Kita pun sebab tak tahu ada ilmu, oh ya dahsyat. Daripada siapa dapat berita tu? Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, siapa yang bagi tahu? Siapa? Nabi Muhammad bagi tahu. Kalau Saidina Osman dengan Saidina Ali datang kat Kedah, tuan-tuan cuba fikir logik senang. Kalau dia datang Kedah, ada ke sahabat-sahabat hilang waktu khalifah, hilang berbulan-bulan ke? Dia datang untuk apa? Seolah sahabat tak ada tujuan nak buat. Ali pula, zaman bila dia datang? Saidina Osman kemudian terbunuh bila dikepung di rumah dia tu. Lepas tu Saidina Ali, sehingga dia terbunuh, dia bunuh oleh Abdurrahman bin Muljam tu. Dia datang ke Kedah zaman bila? Kita nak terima ni. Tak kira lah dia selebriti tak selebriti. Kalaulah dia betul datang ke Kedah, mesti ada tabi'i. Tuan-tuan, sahabat orang yang melihat Nabi. Sahabat orang yang melihat Nabi. Tabi'i orang yang melihat sahabat. Okey, siapa Kedah yang tabi'i? Pernah dengar tak? Orang Kedah ni diriwayatkan dia jumpa dengan Sayyidina Osman. Tak ada pula. Habis untuk apa dia datang kat Kedah? Yang mana kita nak terima? Cerita penceramah ni ke ataupun fakta? Tapi kalau kita tak sub, oh dia tak akan tipu, dia dekat dengan Allah. Kita akan meninggalkan disiplin ilmu ni sini. Bila kita tinggalkan disiplin ilmu ni, habis Islam rosak. Satu lagi, sekarang ni dia ada hadis, saya jumpa sendirilah. Saya sebutlah nama moga-moga pun sahabat lama dah, moga-moga dia pun dah berubah dah. Bila cerita tentang mimpi, Nabi datang dalam mimpi, ajar dia satu kalimah-kalimah untuk zikir. Yang kalimah tu tak ada di dalam kitab-kitab mutabah kita. Daripada zaman sahabat, tabi'in wa tabi'i, sehingga 3 kurun terbaik itu dah Bukhari, Muslim, Syafi'i, atas naik ke atas Imam Ahmad bin Hanbal, naik ke atas Syafi'i, naik ke atas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua Abdullah bin Mubarak, semua tak ada. Tiba-tiba ada dekat dia amalan tu. Dia dapat daripada Nabi. Kita pakai. Cuba fikir tuan-tuan. Dia kata pula ganjaran sekian-sekian. Siapa yang cakap ganjaran itu? Dia kata Nabi cakap. Sebab Nabi, ni ayat dia power ni. Iblis tak boleh, syaitan tak boleh berupa Nabi. Maka bila Nabi ajar betul lah. Maka adalah yang marah kat saya bila saya jawab. Saya kata Iblis tak boleh berupa Nabi. Dia berupa Pakistan jual cincin, bukan untuk guru kau tahu. Oh, dia mengamuk kat saya. Tuan-tuan, kalaulah kita terima Nabi ajar dia satu kalimah yang ajar ganjaran sekian-sekian, makna wahyu masih berjalan. Baik, bermakna tuan-tuan perasan tak apa yang berlaku sebenarnya? Apa tuduhan kita terhadap Nabi? Maknanya waktu Nabi hidup, Nabi khianat, Nabi tak sampai habis. Sedangkan Islam dah sempurna. Ada tersembunyi datang pada tok syekh kita pula. Siapa nak jamin? Yang bahaya tuan-tuan, apa bahaya dia bila ada hadis palsu? Sebab mereka ni dia tak dapat datangkan hadis daripada sama ada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, tak kira lah siapa sampai ke atas, sampai Imam Syafi'i ke siapa pun, dia tak boleh datangkan. Sebab kena ada disiplin ni penting ni, senjata ni yang saya cerita. Jadi isnad, ansab dengan i'rab ni senjata orang-orang Islam. Orang nak masuk ke rebus tak boleh. Ni dia punya penapis dia. Jadi dia terpaksa guna mimpi, satu kaedah lain. Yang ni banyak digunakan oleh Syiah, ayatullah dia, mullah dia. Masuk jahanam. Dan yang berbahaya dia, contoh satu selawat. Ini sebab rakam ni, tuan-tuan pun dah tahu saya cakap. Dia kata satu selawat tu, selawat sekali kan, yang dapat dalam mimpi, selawat sekali bersamaan dengan 3 kali khatam Quran. Selawat yang Allah SWT ajar pada Nabi, sebab Nabi bagi tahu kat sahabat, selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat tu kan, sekali kita selawat, Allah SWT pada kita 10 kali. Yang ni 3 kali khatam Quran. Agak-agak orang akan tinggalkan selawat ni ke, atau nak baca selawat Ibrahimiyah ke, atau selawat yang Tok Guru dapat dalam mimpi? Apa kesan dia rosak? Orang tak nak baca Quran dah. Nak khatam satu Quran bulan Ramadan, jenuh dekat surau masjid buat majlis. Orang kadang tak khatam-khatam. Yang ni selawat sekali je orang tinggalkan. Dan siapakah yang
confirmkan itu datang daripada Nabi. Kalau main mimpi, saya mimpi, tuan-tuan mimpi, Bilal sini mimpi, Imam mimpi, berapa banyak mimpi? Nak kata siapa yang betul? Tak jadi huru-hara. Ya, kita tanya lagi, kita detail lagi. Kenapa Abu Bakar sendiri tak mimpi? Kenapa Umar tak mimpi? Kenapa Osman tak mimpi? Aisyah ni bini Nabi, isteri Nabi. Oh, kalau kita sekarang kalau dapat capal pun, dapat capal Nabi pun kita rasa dapat satu berkat. Dapat. Aisyah ni dia peluk Nabi tau. Sahabat-sahabat Nabi peluk Nabi, salam dengan Nabi. Siapa yang lebih besar? Dan kalau kita kata tok guru kita ni hebat hubungan dengan Allah, apakah dia lebih hebat pada sahabat? Takkan. Mustahil tok guru kita lebih hebat pada sahabat. Mustahil. Sebab sahabat ini murid terbaik. Bila Allah sebut dalam Quran, ulaika musaddiqun, mereka tu orang benar. Sahabat, bukan kita. Kita kalau kita seperti sahabat, iman kita seperti sahabat, boleh iktiraf. Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw. Sekiranya iman kamu seperti iman mereka, kamu dah orang dapat petunjuk. Jadi kita kena usahakan bagaimana amalan kita, akidah kita seperti mana sahabat bersama dengan Nabi. Keyakinan begitu, amal begitu. Tiba-tiba kita amal yang lain daripada sahabat amal, dan kita claim amalan ini lebih besar daripada sahabat buat. Ini sebenarnya kerosakan dalam agama. Sebenarnya buang sifat taksub. Kita kena taksub pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Apakah sunnah Nabi itu kita tak faham? Siapa yang faham sunnah Nabi? Sahabat Nabi. Kerana mereka bila melakukan kesalahan ditegur oleh Nabi direct. Kalau mereka mimpi, sahabat Nabi waktu zaman Nabi dia mimpi, disahkan oleh Nabi. Kita siapa nak sahkan? Kalau macam tu baiklah Imam Bukhari mimpi. Apakah Imam Bukhari tak layak mimpi? Hidup dia dengan hadis siang malam. Itu daripada budak mengembara nak cari hadis, hafal. Karang kitab-kitab dia dirujukkan, kita duk baca lagi. Imam Syafi'i sendiri hari-hari. Tuan-tuan, bayangkan pahala macam ni. Kita sembahyang cara Syafi'i, rujuk Syafi'i tu, pahala mengalir kat dia. Wali kita siapa? Mudah. Bukan saya nak kritik, saya bukan tidak menerima wali. Tak, wali ada. Tapi sifat wali tu mesti dia mirip dengan Nabi. Kalau dia bawa yang lain Nabi bawa, yang lain pada sahabat bawa, bukan wali. Allah kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, wahai Muhammad, kalau kamu kasih pada Allah, ikut aku, ikut Nabi. Yang paling dekat dengan Allah, paling mirip dengan Nabi. Abu Bakar yang paling mirip. Solat Nabi, nak tengok solat Nabi, tengok solat Abu Bakar, tengok solat-solat sahabat. Tiba-tiba kita lain. Amal-amal Nabi ajar semua, tuan-tuan, tak ada tersembunyi satu pun. Nabi sempurna. Sahabat tu, keseluruhan sahabat. Sebab tu dalam kaedah ilmu hadis, nama riwayat dia, walaupun tak tahu nama, tapi tahu dia tu sahabat. Tapi kita tahu nama, tapi siapa dia? Azan. Okay. Sekejap, sebab tu tersambung sikit je. 5 minit. أشهد أن محمدا
Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan muslimin muslimat dikasihi Allah SWT, untuk nak menjaga agama kita daripada diperkosa oleh musuh-musuh Islam, hendaklah kita mengetahui daripada mana sumber ilmu yang kita belajar, sama ada kita nak beramal atau kita nak berakidah. Kalau perkara-perkara itu tidak ada di dalam kitab-kitab yang muktabar, tapi ada dalam kitab kemudian. Sebab ada orang kata, ada kitab ni kitab dari Indonesia, ulama hebat. Saya kata mudah ya. Siapakah dia? Mana sumber dia? Tak kira lah kalau dia kata dia makam tinggi. Siapa yang mengatakan makam dia tinggi? Pengesahan, siapa yang mengesahkan? Kita ada garis panduan. Garis panduan ialah apabila amalan itu bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi, itulah tertinggi. Sebab untuk nak amal sunnah Nabi sangat berat. Contoh mudah, sembahyang berjemaah. Berapa ramai orang sini yang terpilih? Berapa ramai? Mudah tak sembahyang maghrib 3 rakaat kat rumah pun 3 rakaat juga. Yang tak sembahyang lagi mudahlah, tak sembahyang. Tapi kenapa berat solat? Nak zikir subhanallah mudah tak tuan-tuan? Subhanallah cara Nabi ajar. Tapi yang pelik, yang Nabi tak ajar mudah. Beribu-ribu boleh. Yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 3 kali. Mudah tak? 100 juga 100. Tapi ramai tak kita mudah? Kita masuk kita mudah tersebut tu. Tapi kalau suruh beribu kali, kita mudah. Bila syekh kita kata yang Nabi ajar kita susah, kenapa tu? Sebab sunnah ni benda besar. Sunnah benda besar. Kita akan cuba buat yang tok syekh kita buat, yang terang Nabi cakap, sahabat buat, tabi'in buat, imam kita buat, Imam Syafi'i buat. Kita kata kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i buat, kita tak buat. Kita nak tok syekh kita buat. Jadi kita anggap tok syekh kita, sebab kesalahfahaman satu je, kita menyatakan dia dalam tersilap lah. Saya waktu kat pondok dia pun nyata gitu jugalah. Seolah-olah Imam Syafi'i bukan orang tasawuf. Kan kita faham, kita tasawuf, kita ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali pun tidak masalahnya. Kita mazhab Syafi'i, cuba zikir-zikir. Kita baca tak kitab Al-Azkar Imam Nawawi? Terang Imam Nawawi jelaskan dalam kitab dia daripada mana, sumber mana, sanad mana, hadis dia. Yang zikir-zikir tu daripada mana. Qabal tu Al-Azkar, tak nak belajar. Imam Nawawi satu pun tak ada dia mimpi tau. Imam Nawawi kata mimpi, aku mimpi. Imam Zawawi kalau kita tahu profil dia, biografi dia, cukup zuhud. Zuhud punya. Dia kata tak panggil wali pula. Dia tak panggil keramah pula. Dengan umur dia 40 tahun lebih, 42 tahun tu dah meninggal, melahirkan kitab-kitab dia. Kita nak baca pun tak habis. Dia tulis. Itu pun tak dan. Kadang tertidur waktu tulis. Punya masa untuk nak banyak benda yang dia nak karang untuk umat ni. Sekarang kita dah belajar kitab dia. Account masuk dia. Bukan karamah ke tu? Dengan bijak dia. Itulah karamah. Kita karamah, nak karamah pergi semayang kat Mekah. Oh tak ada kat sini, dia semayang kat Mekah. Saya selalu ulang ni, soal kita masih percaya. Oh itu kelebihan Ustaz, Allah beri pada orang dekat dengan dia. Masalah Nabi sendiri diberi borak untuk nak Isra' dan Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, Mekah dengan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tu, dengan Malaysia, Indonesia ke Masjidil Haram tu jauh Malaysia sana lagi. Dan Nabi sendiri tak boleh masuk Mekah, berlaku perjanjian Hudaybiyah kan, pada tahun 7 perjanjian Hudaybiyah, tahun 6 Hijrah tu perjanjian Hudaybiyah. Nabi tak boleh masuk kan, 500 km je Nabi tak boleh masuk. Tapi wali Malaysia, wali Indonesia boleh semayang kat Mekah. Saya tanya dia, Tok Guru kau semayang kat Mekah, kalau sekarang ni Isyak ni Malaysia ni, dia semayang kat Mekah, dia tak semayang sebab tak nampak kat masjid kan, dia makam lain. Dia tak semayang kat masjid belakang Pak Imam semua, bukan makam tinggi, tak boleh semayang belakang ni. Kalau kat Malaysia ni Isyak, sekarang Tok Guru tu pergi semayang kat Mekah. Kat Mekah sekarang ni belum masuk maghrib, asar lagi tau. Dia semayang apa? Sampai kita buang akal. Sebab tu tuan-tuan, dia kalau bila ustaz buang akal, dia mulalah dia jadi merapu.
Kita guna akal tapi sandar pada Al-Quran. Nyatakan Al-Quran. Keajaiban Nabi pergi ke Masjidil Aqsa pun dalam hadis dia naik borak. Itu maksudnya kita ada falsafah, kita boleh fahami bahawa Nabi nak nyatakan bahawa akan datang kita ada kenderaan yang laju juga. Kita sekarang di Malaysia pergi Mekah naik kapal terbang MAS kan 8 jam. Tapi kalau naik F-16 ingat mungkin 2 jam. Makna Nabi tu kita nak hebat. Dia Allah beri mukjizat pada dia. Naik kenderaan borak. Mana Nabi nyatakan. Kita faham tak? Bila Nabi berlaku perang Mu'tah tu kan, Nabi tengok gambaran bila Zaid bin Harisah terbunuh kan, panglima perang tu kan. Nabi kata panglima ketua perang itu Zaid bin Harisah. Kalau syahid Zaid bin Harisah, ganti dia Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib syahid, ganti dia Abdullah bin Rawahah kan. Nabi ada kat Madinah, Nabi tak pergi. Sebab tu di dalam perang Mu'tah ni dipanggil, kenapa tidak panggil Sariyah, dipanggil Ghuzwah? Nabi tak pergi. Sebab Nabi melihat peristiwa tu. Terbunuh Zaid bin Harisah. Nabi nyata, Nabi nampak skrin tu. Waktu tu orang pelik kan. Orang Mu'tazilah tak percaya, tak logik. Kita percaya. Sebab riwayat tu sahih. Kita percaya. Sebab kita beriman dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis. Tapi sekarang, zaman sekarang, orang main bola Manchester United lawan Arsenal lah, kita kat sini gol. Nampak tak? Nabi nyatakan ini mukjizat Nabi. Bila kita beriman, orang Islam dulu beriman. Sekarang bukti. Ini bila kita akal sandar kepada ilmu wahyu, sama ada Al-Quran atau hadis Nabi, baru tenang. Kita tak tertipu. Ini kita asal rasa hebat, boleh sebut dia boleh terbang sana terbang sini, kita dah percaya. Sahabat Nabi ada tak pergi perang, tak pergi perang Tabuk. 3 orang kena pulau tak pergi. Kenapa tak terbang aja? Tak ada kenderaan. Ada yang 3 orang ada kenderaan, dia kena pulau. Tuan-tuan, ambil agama seperti mana yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang telah ditulis dalam kitab-kitab, beribu kitab. Kita je malah baca. Rujuklah. Kita kata tanya, Tok Guru kita belajar daripada mana? Kena rajin tanya, Tok Guru dia rujukan mana? Jangan takut, tak boleh tanya. Kalau siapa tanya, pendek akalnya pula. Yang bertanya orang panjang akal sebab nak tahu. Yang tak tanya tu bodoh. Sahabat tanya tak? Allah sendiri pun ajar kaedah tanya. Dia tanya Nabi Musa, apa kat tangan kau? Allah tak tahu ke? Ajar kaedah. Nabi pun dalam soal bentuk tanya, nak ajar dalam bentuk pertanyaan. Tahukah kamu tanya kan? Pertanyaan. Kita tak boleh tanya pula. Saya ni kali pertama, kalau nanti yang datang tuan-tuan boleh tanyalah hari ni. Kali tak tahu bila lah lagi kan. Sebenarnya saya suka 2 hala tuan-tuan. Saya satu hala ni tak syok sebenarnya. Saya suka 2 hala. Moga-moga lah ini kali pertama, mungkin akan datang kalau diizinkan Allah Taala, diberi kesempatan kita kedua kita buat sesi soal jawab sikit supaya kita perkembangan. Sebab sekarang ni saya cakap apa yang saya nak bagi tahu, bukan apa yang tuan-tuan nak tahu kan. Jadi moga-mogalah pertemuan pertama ini memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dan kita dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak ada majlis bagi. Tutup tasbih subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.